Ajis, seni aku bukan untuk wang Jis, tapi seni aku untuk masyarakat. Aku rasa korang mesti pernah dengar ayat ni. Jom tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Aku rasa korang mesti pernah dengar ayat tadi tu. Dan korang mesti dah tahu aku nak cerita pasal siapa kan. Disebabkan orang yang aku nak cerita ni adalah idola aku. Aku ambil masa yang agak lama untuk cerita kan. Sebab aku nak pastikan yang aku dapat buat yang terbaik dalam video ni. Mula-mula aku plan nak buat bulan 3 tahun depan, sempena ulang tahun kelahiran beliau. Tapi aku dah tak sanggup nak simpan lama-lama. Yelah, kita pun tak tahu umur kita ni berapa panjang. Jadi aku buatlah sekarang, sementara ada nafas lagi. Jadi, hari ni aku nak ceritakan sikit sejarah seniman agung Malaysia iaitu Tan Sri P. Ramlee. Nama sebenar beliau ialah Teuku Zakaria bin Teuku Nyak Putih. Beliau dilahirkan pada 22 Mac 1929. Itu kalau ikut dalam kad pengenalan beliau. Tapi ada yang kata beliau dilahirkan pada 21 Mac 1928. Ada juga yang kata 23 Mac 1929. Yang pastinya beliau lahir pada pagi raya di 4A Counter Hall Road, Georgetown, Pulau Pinang. Counter Hall Road ni sekarang dah dikenali dengan nama Jalan P. Ramlee. Ayah beliau, Teuku Nyak Putih bin Teuku Karim, merupakan anak tunggal dan seorang pelayar dari sebuah keluarga bangsawan yang berasal dari Aceh, datang ke tanah Melayu lepas mengajuk dengan family. Ibu beliau, Cik Mah binti Husin, seorang janda yang berasal dari kampung Kubang Buaya, Butterworth, Pulau Pinang. Sebelum perkahwinan dengan Teuku Nyak Putih, Cik Mah pernah berkahwin dengan pedagang Arab yang kaya dan dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Syekh Ali. Kedua ibu bapa beliau berkenalan dan berkahwin pada tahun 1925. Nama Ramlee ni dah lama digunakan dalam family sebab susah nak sebut nama Teuku Zakaria. Masa dekat sekolah pun nama beliau didaftarkan dengan nama Ramlee bin Putih. Ramlee bersekolah di Sekolah Melayu Kampung Jawa, kemudian di Francis Light English School. Cikgu Haji Siraj merupakan guru pertama yang mengajar beliau membaca dan menulis. Kemudian beliau sambung belajar dekat Penang Free School. Masa dekat Penang Free School ni, beliau dikenali sebagai seorang yang mempunyai bakat dalam penulisan. Bahasa yang digunakan pun power-power. P. Ramlee juga selalu jadi Bilal atau muazin tau masa kecil-kecil sebab suara beliau yang sangat merdu. Lepas waktu sekolah, beliau akan pergi belajar agama dan waktu malam beliau aktif bersukan. Menurut Sukardi, kawan baik Ramlee dari zaman kanak-kanak, Ramlee ni seorang yang sangat nakal masa kecil-kecil. Kalau nampak ada pokok buah, Ramlee akan sapu semua. Sebiji pun tak ada tinggal untuk tuan punya pokok. Ada satu masa ni, Ramlee belum sampai umur nak masuk sekolah. Kawan-kawan Ramlee yang dah sekolah selalu cerita pasal sekolah. Disebabkan nak tahu betul ke tak kawan-kawan beliau cerita, Ramlee pernah menyelinap masuk dalam sekolah. Datuk Seri Ahmad Nawab pernah cerita, masa sekolah Ramlee pernah bergaduh dengan seorang lelaki Cina sampai pipi beliau berparut sebab kena pisau. Ramlee ni start minat muzik sebab tengok kawan-kawan kampung beliau main muzik. Ramlee pun start ambil upah buat kerja untuk kumpul duit nak beli biola. Beliau juga sengaja putuskan satu brek basikal beliau sebab beliau akan main-main dengan brek basikal masa pusing-pusing kampung untuk buat bunyi irama lagu kegemaran beliau. Masa Jepun datang tanah Melayu, beliau kerja sebagai office boy dekat kilang Eastern Smelting, tempat ayah beliau kerja. Lepas tu, ada satu masa ni, Ramlee dengan Sukardi nak pergi tengok wayang sebab dapat tiket free yang Jepun bagi. Bila diorang pergi tengok, lah, rupanya movie tu cerita propaganda Jepun. Yang lagi tak boleh belah, lepas tengok wayang, diorang kena paksa jadi rekrut untuk Japanese Navy School atau Kaigun Gakko. Masa dekat sekolah Jepun ni lah, Ramlee belajar asas muzik macam main piano, biola dan ukulele dengan seorang guru Jepun yang bernama Hirahi-san. Ramlee selalu dijemput untuk menyanyi dalam pertunjukan pentas yang diadakan setiap minggu dan pernah menjadi ketua dalam satu batalion seramai 150 orang. Kemudian sistem pendidikan Jepun telah menyebabkan beliau dapat kuasai bahasa Jepun dengan cepat. Walaupun kekejaman tentera Jepun sangat popular dekat tanah Melayu, menurut Sukardi, semua pegawai Jepun dekat sekolah tu sangat baik dengan diorang. Pihak tentera Jepun siap hantar Ramlee ke pelbagai tempat untuk asah lagi kemahiran dalam bidang
Nanyang Music. Sukardi cerita, masa malam diorang dengar pasal tentera Jepun surrender tu, Ramli dengan Sukardi terus pergi dekat store sebab nak sorokkan pedang-pedang Jepun ni. Diorang sorokkan sebab diorang tak nak tentera Jepun dekat sekolah tu buat harakiri. Harakiri tu apa? Korang google lah sendiri. Lepas dah habis perang, Ramli masuk balik Penang Free School dan beliau ambil pelajaran muzik yang membolehkan beliau baca not-not muzik. Setiap malam lepas solat Isyak, Ramli akan keluar dan berlatih main muzik dengan pancaragam sinaran bintang sore. Lepas tu Ramli join Orkes Teruna Sekampung sebagai pemain biola, penyanyi dan pencipta lagu. Encik Kamarudin nampak yang Ramli ni ada bakat, jadi dia offer Ramli belajar piano dekat rumah dia. Encik Kamarudin ni ada seorang anak perempuan yang bernama Normah. Disebabkan Ramli ni hari-hari datang rumah Encik Kamarudin, Normah pun selalu buat kopi untuk Ramli. Maka diorang pun jatuh cinta. Tapi hubungan diorang ni tak direstui oleh keluarga Encik Kamarudin. Ramli rasa frust teruk masa tu dan terus dapat ilham untuk cipta lagu pertama beliau yang bertajuk Azizah. Lagu tu Ramli bagi dan dipersembahkan pertama kalinya oleh Orkes Teruna Sekampung. Kemudian Ramli menggunakan nama P. Ramli sebagai nama pentas, di mana P tu daripada ayah beliau iaitu Putih. Maka jadilah Putih Ramli atau P. Ramli. So daripada sini aku akan sebut sebagai P. Ramli. Pada tahun 1945, P. Ramli masuk satu pertandingan menyanyi anjuran Radio Melaya dan dapat tempat ketiga. Tahun 1946 beliau masuk lagi tapi dapat tempat kedua. Dan masa tahun 1947 P. Ramli masuk lagi sekali dan kali ni beliau dapat jadi juara bintang penyanyi utama Melaya. Bermula daripada sinilah beliau kekalkan nama P. Ramli sebagai nama pentas sebab beliau rasa yang nama ni bawa tuah. Sejak kemenangan tu, nama P. Ramli dengan Orkes Teruna Sekampung jadi famous dekat kawasan utara. Ada satu masa ni kumpulan rayuan asmara yang terdiri daripada pelakon-pelakon pentas bangsawan buat persembahan dekat Pulau Pinang. P. Ramli nak pergi tengok tapi tak ada duit. Jadi beliau panjat pagar untuk masuk dalam. Mangkau dia ni dulu ni. Kemudian Ahmad Casbara atau Ahmad CB jumpa dengan ketua Orkes Teruna Sekampung dan mencadangkan diorang bergabung dengan kumpulan rayuan asmara. Masa persembahan pertama gabungan dua kumpulan ni lah P. Ramli jumpa dengan Kasma Buti untuk kali pertama dan berkenalan dengan bapa tiri Kasma Buti iaitu Jaafar, seorang pemain saksofon. Pada tahun 1948, P. Ramli dan Ahmad Yusof tubuhkan kumpulan pancaragam Mustika. Diorang dapat jemputan untuk menyanyi di pentas Agricultural Show dekat Bukit Mertajam bersama-sama kawan beliau iaitu Sukardi dan Sabariah. Masa tu Baden Singh Rajans atau B.S. Rajans, pengarah yang kerja di bawah Shaw Studio, dijemput oleh Ahmad C untuk menonton persembahan daripada P. Ramli. Lepas habis persembahan tu, B.S. Rajans offer P. Ramli, Sukardi dan Sabariah untuk uji bakat dekat Singapura. Start daripada situ, P. Ramli dengan Ahmad C berkawan baik dan banyak filem-filem yang diarahkan oleh P. Ramli, beliau mesti bawa Ahmad C masuk punya. Ahmad C pernah cakap dia pun tak sangka orang yang dijumpa masa tu ada bakat yang sangat luar biasa. Sabariah terpaksa tolak offer tu sebab faktor umur yang masih muda. Jadi pada 8 Ogos 1948, pagi hari raya pertama, P. Ramli dengan Sukardi bertolak ke Singapura menaiki kereta api dengan menggunakan tiket yang diberikan oleh B.S. Rajans. P. Ramli yang tak pernah keluar dari Pulau Pinang jadi excited gila sambut raya dalam kereta api sambil tengok cara sambutan hari raya di pelbagai negeri yang ada dekat dalam laluan kereta api ke Singapura. Sampai je dekat Singapura, P. Ramli dengan Sukardi pun pergi uji bakat yang diadakan dekat Malay Film Production atau Shaw Studio ataupun Studio Jalan Ampas. Satu tempat tapi banyak nama. So dalam video ni aku sebut sebagai Shaw Studio. Lepas audition tu, diorang terpaksa tunggu nak dekat seminggu lebih untuk dapatkan keputusan. Sukardi tak dapat nak tunggu lama. Yelah, modal pun makin habis. Jadi Sukardi decide untuk balik Pulau Pinang. P. Ramli yang masih tak nak putus asa menangis masa hantar Sukardi balik. Tinggallah dia seorang dekat Singapura. Lepas pemergian Sukardi, P. Ramli pun start kerja dekat Shaw Studio. Jadi runner, tukang angkat barang, gulung wire, clapper boy, pegang lighting, backup singer, apa je yang berkaitan dengan kerja studio mesti P. Ramli buat. Masa buat kerja-kerja belakang tabir ni lah P. Ramli belajar pasal film production dan macam mana nak jadi seorang pelakon. Tak lama lepas tu, pada 31 Oktober 1948, P. Ramli dapat offer untuk berlakon dalam filem pertama beliau yang bertajuk Cinta dengan membawa watak jahat dan menjadi backup singer. Filem pertama
pertama yang menjadikan P. Ramlee sebagai watak utama ialah filem Bhakti, dan filem tu menjadi. Kerjaya lakonan P. Ramlee makin berkembang lepas dapat berlakon dalam filem Nasib, Nilam, Nor Asmara, Aloha, Racun Dunia dan Juwita. Dan filem yang membuatkan nama P. Ramlee naik ialah filem Takdir Ilahi arahan daripada Tan Sri L. Krishnan. Dalam masa yang sama, kerjaya muzik P. Ramlee pun sama naik dan beliau dapat kontrak rakaman daripada Hemsley & Co. Lagu Azizah yang P. Ramlee cipta tu jadi famous gila babi sampai P. Ramlee dapat anugerah penyanyi lelaki terbaik Radio Melaya, dan lagu Azizah jadi juara carta selama 4 minggu. Beliau juga dapat menyanyi dengan orkestra HMV, His Master's Voice, di bawah bimbingan pengarah muzik Yusof B. P. Ramlee ni selalu spend time dengan Kasim Masdo, office boy dekat Shaw Studio pada masa tu. P. Ramlee ajar Kasim Masdo tulis lagu, baca not muzik, tulis lirik, dan akhirnya Kasim Masdo telah dilantik menjadi penolong pengarah muzik untuk P. Ramlee. Aku nak share 3 petua yang P. Ramlee guna untuk jaga suara beliau. Pertama, banyakkan latihan vokal. Yang kedua, banyakkan makan buah-buahan, tapi jangan makan buah yang banyak getah. Dan yang ketiga, sentiasa jaga kesihatan. Satu lagi petua yang aku jumpa ialah beliau benamkan kepala dalam tong air. Beliau amalkan petua ni dari umur beliau 10 tahun sampailah dah pindah Kuala Lumpur. Seterusnya, P. Ramlee juga cakap, setiap lagu yang dicipta dalam dunia ni bergantung pada jiwa pencipta lagu tu. Kalau pencipta lagu tu tengah sedih, maka sedihlah lagu tu. Kalau dia tengah happy, maka happylah lagu tu. Kalau orang tu tengah sedih, susah dia nak buat lagu yang boleh bawa mood happy. Satu lagi, bagi P. Ramlee, nak cipta lagu ni bukan boleh dipaksa-paksa. Kadang-kadang ilham tu datang sendiri, tak kira waktu atau tempat. Ada satu kisah di mana P. Ramlee pernah dapat ilham dekat dalam tandas. Beliau terus padamkan bara rokok dan conteng dinding tandas tu dengan not lagu guna puntung rokok tadi tu, supaya beliau tak lupa idea tu. Kita balik pada perjalanan hidup beliau. Lepas dah 2 tahun kerja dengan Shaw Studio dan berlakon dalam 8 buah filem, P. Ramlee tak dapat nak sambung kontrak, di mana dalam kontrak baru beliau minta untuk dinaikkan gaji. Shaw Studio cuma offer gaji tak sampai RM100 pun sebulan, dengan bonus berapa ratus ringgit je untuk satu filem. Jadi P. Ramlee keluar daripada Shaw Studio dan cuba nasib untuk masuk Nusantara Production, tapi fail. And then masa tu terjadinya satu rusuhan pasal Maria Hertog atau lebih dikenali sebagai Natra dekat Singapura. Jadi P. Ramlee pun pergi dan menetap dekat Johor Bahru untuk sementara waktu. Lepas tu P. Ramlee dapat duit penghargaan sebanyak RM3,000 daripada Hemsley & Co. disebabkan kejayaan lagu Azizah. Dengan berbekalkan duit tu, P. Ramlee pun balik ke Pulau Pinang, tapi cuma 15 hari je balik. Sebab lepas tu kawan baik P. Ramlee, A. Mahadi, seorang pengarah Melayu pertama Shaw Studio, tolong P. Ramlee sambung balik kontrak dengan Shaw Studio dan berlakon dalam filem Penghidupan yang ditayangkan pada bulan Mei 1951. Kemudian P. Ramlee dapat berlakon dalam filem Sejoli, Antara Senyum dan Tangis, Hujan Panas dan Panggilan Pulau. Lepas dah lama berlakon, Shaw Studio bagi peluang dekat P. Ramlee untuk jadi pengarah filem. Pada tahun 1955, P. Ramlee mengarah filem pertama beliau yang bertajuk Penarik Beca, di mana beliau juga berlakon dengan Datin Satya Baharum atau lebih dikenali sebagai Datin Saadiah. Lagu Azizah ciptaan P. Ramlee tadi tu pun jadi lagu tema untuk filem ni. Filem Penarik Beca ni berjaya secara komersial dan dapat perhatian daripada pelbagai majalah hiburan. Pada tahun 1956, filem ni dapat anugerah untuk filem Melayu terbaik, pengarah terbaik, lagu terbaik dan pelakon terbaik. Kemudian P. Ramlee berlakon di bawah pengarah filem dari India, Pani Majmuda, dalam filem Hang Tuah bersama-sama dengan Datin Saadiah dan Datuk Ahmad Mahmud. Beliau juga mencipta lagu-lagu dalam filem tersebut dan salah satu lagu tu dicipta untuk isteri beliau masa tu iaitu Norizan. Filem Hang Tuah ni berjaya menang anugerah antarabangsa yang pertama untuk P. Ramlee dan juga untuk Shaw Studio. Dalam tahun yang sama, P. Ramlee hasilkan filem Semerah Padi yang mana beliau langsung tak masukkan pengaruh filem Hindustan dalam cerita tu. Seterusnya menjadi benchmark baru untuk filem-filem Melayu. Untuk pengetahuan korang, filem-filem Melayu sebelum tu banyak pengaruh daripada cerita Hindustan sebab banyak pengarah filem Melayu masa tu berasal daripada India. Ada seorang pengarah senior dari India yang kerja dekat Shaw Studio pernah cakap, tak ada seorang pun pengarah lain yang boleh jatuhkan filem Hindustan kecuali P. Ramlee. Tahun tu juga P. Ramlee bekerjasama lagi dengan P. Majmuda dalam filem Anakku Sazali, di mana beliau bawa dua watak iaitu Hasan dengan Sazali. Melalui filem Anakku Sazali, P. Ramlee menang anugerah pelakon lelaki terbaik dalam Festival Filem Asia ke-4 dekat Tokyo, Jepun. Masa inilah P. Ramlee mula dikenali sebagai seorang seniman yang jenius, di mana beliau boleh berlakon, tulis skrip, mengarah, editor, penerbit, cipta lagu, tulis lirik, menyanyi. Hampir semua benda P. Ramlee boleh buat. Daripada sini semua orang nak berlakon dengan P. Ramlee, walau
Beliau pun jadi ekstra je. Untuk pengetahuan korang, orang yang menjadi mentor dan guru P. Ramlee dalam dunia filem ialah Tan Sri L. Krishnan. Lakonan P. Ramlee pula dikatakan hasil inspirasi daripada dua pelakon Hindustan yang famous pada masa tu, iaitu Sivaji Ganesan dan Marutu Gopalan Ramachandran atau MGR. Selain tu, P. Ramlee minat juga dengan pelakon Hollywood dan pelakon tempatan macam Marlon Brando, Stewart Granger dan Ahmad Nisfu atau nama sebenar Mohammed bin Nisfu. Pada tahun 1957, tahun kemerdekaan Malaysia, P. Ramlee hasilkan filem komedi pertama beliau iaitu Bujang Lapuk. Hasil gabungan P. Ramlee, Dato' Aziz Sata dan S. Syamsuddin telah menyebabkan filem ni berjaya secara komersial. Oleh sebab filem ni dapat permintaan tinggi, maka sambungan filem ni pun dihasilkan dan P. Ramlee jadi pengarah Melayu pertama yang berjaya hasilkan filem trilogi. Masa ni P. Ramlee memang tengah kat puncak. Siapa je tak kenal P. Ramlee, sebut nama je mesti kenal. Masa tu Dato' Aziz Sata pernah marah P. Ramlee. Beliau cakap, "Ram, lu punya nama tengah naik, duit cari lu, ambil itu duit sebanyak mungkin." P. Ramlee pun jawab, "Aziz, seni aku bukan untuk wang Jiz, tapi seni aku untuk masyarakat." Prinsip ni digunakan oleh ramai artis Melayu pada masa tu. Sebab masyarakat dekat tanah Melayu susah gila weh masa tu. Sampaikan nak tengok movie pun tak ada duit. Tambah pula zaman tu darurat dekat tanah Melayu. Pada tahun yang sama, berlakunya satu peristiwa yang menyebabkan P. Ramlee ada banyak musuh dan tak disukai oleh pengarah filem yang lain. P. Ramlee ada arahkan satu filem yang bertajuk Panca Delima, tapi dalam filem ni beliau tak berlakon. Filem ni ditulis oleh Shaw Brothers, syarikat induk Shaw Studio, tapi tak ada seorang pun pengarah yang berani nak buat cerita ni kecuali P. Ramlee. Jadi masa tayangan perdana filem tu, Ran Shaw panggil semua pengarah di bawah Shaw Studio, termasuk dengan P. Ramlee sekali, tengok movie tu sama-sama. Masa dekat tengah-tengah movie tu, Ran Shaw suruh stop, buka lampu and pergi dekat depan. Dia maki semua pengarah yang ada dekat situ. Dia cakap, "Macam mana satu budak muda boleh bikin filem ni jadi baik? Korang yang lagi banyak pengalaman mengarah tak berani nak buat filem ni." Kena maki berjemaah. Memang tebal lah muka, memang berbulu lah semua. Disebabkan peristiwa tu, P. Ramlee tak disukai oleh ramai pengarah filem. Sebab diorang anggap P. Ramlee ni lah punca. Diorang kena maki dengan bos Shaw Studio. Tambah pula, filem-filem P. Ramlee masa tu manjang box office je. Jadi P. Ramlee ni dikatakan jadi anak emas Shaw Brothers. Apa yang P. Ramlee nak, Shaw Brothers mesti bagi punya. Padahal bila pengarah lain minta, mana dapat. Jadi pengarah-pengarah yang dengki dengan P. Ramlee ni dikatakan mula mempengaruhi wartawan pada masa tu untuk menjatuhkan P. Ramlee. Tak ada satu pun surat khabar yang tulis pasal filem atau kejayaan P. Ramlee. Sebab P. Ramlee kena boykot dengan wartawan. Musuh P. Ramlee ni bukan di kalangan pengarah je. Dalam kawan-kawan artis pun ada juga. Sebab orang asyik fokus dekat P. Ramlee je dalam mana-mana filem. Padahal orang lain pun berlakon juga dalam filem tu. Aku nak share dengan korang satu peristiwa yang aku baca yang berlaku pada tahun 1966. P. Ramlee dengan Saloma dijemput untuk buat persembahan dekat Sabah untuk menghiburkan Angkatan Tentera Malaysia yang jaga sempadan Sabah Indonesia. Sebab masa tu berlakunya konfrontasi antara dua negara ni. Persembahan ni ditonton juga oleh rakyat tempatan Sabah pada masa tu. Lepas show tu, ada seorang lelaki yang tak dikenali ni berianau nak jumpa berdua dengan P. Ramlee dekat belakang pentas. Tapi tentera yang jaga P. Ramlee dengan Saloma ni tak bagi. Disebabkan tengok orang ni bersungguh nau nak jumpa. P. Ramlee pun bagi kebenaran untuk jumpa berdua dekat satu sudut dekat belakang pentas. Tapi tentera Malaysia tetap pantau daripada jauh. P. Ramlee pun tanyalah, "Ada apa yang boleh saya bantu saudara?" Orang tu terus tanya, "Ilmu apa yang kamu gunakan?" P. Ramlee pun pelik, campur tak faham. Tanya balik, "Kenapa saudara tanya begitu?" Orang tu pun jawab, "Sebenarnya masa kamu buat persembahan dekat atas pentas tadi, aku cuba hantar satu benda yang tak baik pada kamu. Tapi barang yang aku cuba tujukan pada kamu tu tak ampuh ke atas kamu. Sebab aku tengok tak ada apa-apa yang jadi pada kamu." Bila dengar macam tu, P. Ramlee pun senyum. Orang tu minta maaf banyak kali sambil cium tangan P. Ramlee. P. Ramlee cakap yang beliau sendiri pun tak tahu yang ada orang nak hantar barang dan beliau nasihatkan supaya jangan buat lagi perbuatan tu. Sebab kita tak tahu sejauh mana ilmu seseorang tu. Sebelum orang tu pergi, orang tu tanya lagi, "Ilmu apa yang kamu pakai?" P. Ramlee cuma jawab, "Tak ada ilmu apa-apa. Cuma Allah melindungi saya." Lepas tu orang tu pun pergi. Lepas tu tentera yang tengok daripada tadi tanya kat P. Ramlee apa yang orang tu nak. P. Ramlee cuma jawab yang orang tu kawan lama yang dah lama tak jumpa. Benda ni pun jadi juga dalam kalangan kawan-kawan industri. Lepas P. Ramlee pindah KL, diorang jumpa P. Ramlee untuk minta maaf dengan perbuatan diorang dan tanya rahsia P. Ramlee. P. Ramlee terus gelak dan jawab, "Mana ada ilmu apa-apa. Allah melindungi aku. Yang korang hantau-santau tu pada P. Ramlee, bukannya aku." Mesti korang tertanya-tanya kan, kenapa P. Ramlee cakap macam tu? Dua orang yang berbeza ke? Sebenarnya dalam industri seni pada masa tu, baik company, pengarah,
pengarah, pelakon, peminat. Tak ada siapa pun tahu nama sebenar P. Ramlee. Sampailah masa bacaan talqin waktu pengebumian beliau. Bila diorang dengar imam baca, barulah diorang tahu nama sebenar P. Ramlee. Nama P. Ramlee ni digunakan sebab ayah beliau pernah pesan something sebelum P. Ramlee berhijrah ke Singapura. Ayah beliau pesan, kalau kamu nak jadi seniman, jangan gunakan nama sebenar kamu untuk menjaga keselamatan diri dan tubuh badan kamu. Maka disebabkan tu, sebarang percubaan benda-benda syirik ni tak sampai pada P. Ramlee. Atas sebab yang sama jugalah aku menggunakan nama Jack Winters. Bila aku dengar kisah ni, aku terus fikir apa nama yang aku nak guna untuk nama pentas aku. Tapi aku tak adalah famous macam P. Ramlee. Aku ni bukan siapa-siapa pun, sekadar YouTuber kelas bawahan je. Cuma kita tak tahu siapa yang suka kita, siapa yang tak suka kita. Lagi bahaya kalau ada musuh dalam selimut. Tak pasal-pasal je. Walaupun kawan-kawan cuba nak jatuhkan beliau, P. Ramlee tak pernah burukkan atau nak jatuhkan sesiapa. Pada tahun 1958, P. Ramlee hasilkan pula filem Sarjan Hassan. Asalnya filem ni diarahkan oleh pengarah filem Filipina Lamberto Avellana, tapi tak sampai setengah dia tarik diri pula. Jadi P. Ramlee take over kerja pengarahan filem ni sampailah siap. Kemudian beliau hasilkan pula filem Musang Berjanggut, Nujum Pak Belalang, Antara Dua Darjat, banyak lagi lah. Dalam masa yang sama, P. Ramlee juga menjadi pengarah teater macam teater Sultan Mahmud Mangkat di Julang, Kacip Mas dan Damak. Selain tu, P. Ramlee juga pernah terbitkan majalah dalam tulisan Jawi pada tahun 1959. Masa tayangan filem Alibaba Bujang Lapuk pada tahun 1961, berlakunya satu kontroversi yang menyebabkan filem tu hampir diharamkan oleh Lembaga Penapisan Filem LPF. Semuanya berpunca daripada satu dialog spontan yang menggabungkan logat Arab dengan Melayu yang membuatkan pihak Jabatan Agama Islam rasa benda tu tak patut. Jadi dialog filem tu telah diubah sesuai dengan kaedah dubbing dan ditayangkan semula sampai ke hari ini. Dubbing tu apa? Kau pergi Google, malas aku nak explain. Kemudian P. Ramlee hasilkan filem favourite aku, iaitu filem Ibu Mertuaku pada tahun 1962, lepas dapat ilham daripada perkahwinan beliau dengan Saloma. Walaupun filem ni berjaya secara komersial, tapi lagu Di Mana Kan Ku Cari Ganti dengan lagu Jeritan Batinku lagi famous daripada filem tu sendiri. Kalau nak ikutkan, memang selalu jadi macam tu. Lagu-lagu P. Ramlee yang dijadikan lagu tema filem lagi famous daripada filem tu sendiri. Memandangkan ni filem favourite aku nak share beberapa fakta menarik dengan korang pasal filem ni. Dalam filem Ibu Mertuaku, P. Ramlee sebenarnya tak pandai main saksofon, dan itulah kali pertama beliau main saksofon. Jadi masa babak main saksofon tu, P. Ramlee cuma lakonkan balik tiupan saksofon daripada Yusof B. Tapi lakonan P. Ramlee berjaya yakinkan ramai orang yang beliau boleh main saksofon, termasuklah aku sekali. Sebab semua key saksofon yang P. Ramlee tekan tu semuanya betul. Filem Ibu Mertuaku membuatkan P. Ramlee menang anugerah khas dalam Festival Filem Asia ke-10 dekat Tokyo pada tahun 1963, iaitu anugerah pelakon paling serba boleh. Sayangnya kejayaan tu tak dihargai, di mana masa dekat airport yang sambut P. Ramlee cuma 3 orang pekerja studio, isteri beliau Puan Seri Saloma dan PA P. Ramlee iaitu Ramlee Kecil. Masa nak siapkan filem ni pula, Shaw Studio sekat waktu bekerja disebabkan nak ikut kehendak Persatuan Artis Malaya yang tuntut kenaikan gaji, bayaran kerja lebih masa dengan bonus. Shaw Studio tak nak bayar gaji overtime, so diorang sekat le waktu bekerja. Jadi P. Ramlee bayar gaji overtime kru-kru yang kerja dengan beliau guna duit simpanan sendiri, sebab P. Ramlee tahu Shaw Studio takkan boleh bayar. Lepas daripada tu, berlakulah ketegangan sikit antara P. Ramlee dengan Shaw Studio disebabkan syarat sekatan waktu bekerja. Filem mesti disiapkan dalam masa 4 bulan dan masalah kekurangan penulis skrip. Cerita pasal kekurangan penulis skrip ni, P. Ramlee pandai cedok idea daripada tempat lain jadikan barang sendiri. Benda ni Tan Sri L. Krishnan sendiri cakap. P. Ramlee bijak gunakan sumber lain untuk buat filem atau lagu, tapi orang tak perasan pun. Mungkin sebab ni lah Ustaz Datuk Badli Shah Alauddin pernah kata yang lagu P. Ramlee ni berasal daripada lagu kasidah dengan lagu selawat Nabi. Seterusnya, pada 3 Jun 1963, P. Ramlee telah dianugerahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-3 Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalulail dengan anugerah Ahli Mangku Negara dekat Istana Negara Kuala Lumpur. Lepas daripada istiadat ni, P. Ramlee cakap walaupun beliau dah pergi banyak majlis dekat macam-macam tempat, beliau tak pernah menggigil. Dalam istiadat ni je, P. Ramlee menggeletau masa nak ambil anugerah tu. Lepas tu, Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia masa tu, jemput P. Ramlee dengan Saloma untuk meraihkan kejayaan beliau di kediaman Perdana Menteri. Oh, penat juga nak cerita pasal P. Ramlee ni. Baru setengah tau, ada setengah lagi ni
ni nak cerita, tapi aku dah penat, tekak pun dah kering. Jadi aku ingat aku akan pecahkan video ni kepada dua bahagian. Yang ini bahagian yang pertama. Untuk bahagian kedua nanti aku akan ceritakan pasal percintaan, rumah tangga dan kejatuhan beliau. Bab kejatuhan tu yang tak berapa best nak cerita tu, tapi itulah realiti yang berlaku, kenalah cerita juga. Aku bercerita setakat ni je dulu. Kalau ada pendapat, ada pembetulan atau penambahan fakta atau apa-apa yang korang nak cakap, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah cakap ataupun penyampaian aku tak berapa bagus hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudi nak luangkan masa untuk menonton video aku. Kita jumpa lagi dalam bahagian yang seterusnya di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.